Nak tanya dia sifat 20 ni mula bila? Ada kita dengar hadis Nabi, bila orang masuk Islam, Nabi kata hendaklah kamu menghafal 20 sifat ni. Pernah dengar? Pendekatan akidah itu ialah pendekatan bukan akidah, ia falsafah Greek Yunan yang memenatkan akal tetapi tidak membawa manusia kepada tauhid. Ia membebaskan diri daripada syirik. Ia membebaskan diri daripada syirik. Maka ramai orang Malaysia, orang Melayu, orang Indonesia oleh kerana terpengaruh dengan falsafah Greek ini, kerana yang dia belajar itu falsafah bukan tauhid. Belajar itu falsafah bukan tauhid. Walaupun dia boleh kira siap menyanyi lagi Allah wujud qidam baqa, tetapi dia kira falsafah itu, tetapi dia dalam masa yang sama dia gagal membebaskan masyarakatnya daripada unsur-unsur syirik dan meluruskan tauhid hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Falsafah ini telah menyebabkan akidah itu dibahas hingga keletihan. Sebab itu kembali kepada perbahasan tentang sifat tauhid Allah Ta'ala, uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Jangan bazikan lagi masa dengan 20 ni. Sifat 20 tauhid sifat 20 boleh membawa kesyirikan. Saya akan buktikan empat mazhab melarang kita belajar sifat 20. Dan mereka menyatakan ilmu paling celaka ilmu sifat 20. Ilmu paling celaka ilmu sifat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, makna syirik yang sebenarnya ialah ibadatu ghairillah, iaitu menyembah selain Allah Ta'ala. Manakala tauhid yang mana ia adalah lawan bagi syirik, maknanya ialah ifradul qadimi minal muhdati, iaitu tauhid adalah mensucikan Allah yang qadim, iaitu tidak mempunyai permulaan, dari menyerupai makhluknya yang mempunyai permulaan bagi wujudannya. Ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi dan dinukilkan oleh Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah. Ada sebahagian orang ni yang tak reti nak bezakan antara tauhid dengan syirik mengikut neraca yang betul. Lalu mereka sesuka hati mengkafirkan, mensyirikkan orang Islam yang kemudiannya mendatangkan keresahan dalam kalangan masyarakat Islam. Pihak Keselamatan Negara telah membuat tangkapan demi tangkapan terhadap penggana IS, Daesh Wahabi, serta mereka yang mendukung ajaran tersebut atas dasar menjaga keamanan negara daripada keganasan dan keterlampauan yang mempergunakan nama agama. Kalau dahulu Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakannya yang ganas telah mengkafirkan guru-gurunya dan mendakwa umat Islam sejak ratusan tahun yang lalu, tiada seorang pun yang faham makna dua kalimah syahadah. Lalu mereka membunuh masyarakat Islam atas tuduhan kononnya tauhid yang orang Islam pegang itu tidak sahih, syirik dan bid'ah, seperti pernyataan Ibnu Abidin dalam Raddul Muhtar ala Durrul Mukhtar. Sekarang ni pula IS atau Daesh atas ideologi yang sama dengan Al-Wahabiyah, mereka juga menganggap bahawa manusia yang berada di Syam dan juga Iraq tidak sahih tauhid mereka dan tidak juga sahih iman mereka kerana mendakwa mereka tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak membahagikan tauhid kepada 3 bahagian. Mereka dianggap kafir, syirik kerana tidak ikut tauhid 3 yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Tanpa ada belas kasihan, golongan ini berani menyembelih kaum muslimin, meletupkan mereka dan membakar mereka secara hidup-hidup. Lebih parah lagi tuan-tuan, golongan ini merobong perempuan-perempuan dan menjadikan wanita-wanita tersebut sebagai hamba sahaya atas dakwaan kononnya wanita-wanita tersebut adalah perempuan-perempuan musyrikin yang pegangan tauhid mereka tidak dianggap sebagai sahih, dan mereka menamakan ini jihadun nikah yang sebenarnya mirip kepada nikah mut'ah yang diamalkan oleh ajaran Syiah. Kita berharap perkara seperti ini tidak berlaku di tanah air kita yang tercinta ini. Namun tuan-tuan, ada pihak yang membuat tuduhan berat kepada kaum muslimin di Nusantara, di tanah Melayu, dengan mendakwa bahawa masyarakat Islam kita yang belajar dan mengajar manhaj Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sejak beratus-ratus tahun lamanya, tauhid mereka itu tidak sahih dan mereka tidak selamat daripada syirik. Pengajar sifat 20 ini yang diajar oleh para ulama, pada anggapan mereka bukan tauhid, bahkan falsafah Greek Yunani. Juga ia tidak selamat dan tidak membebaskan manusia daripada syirik. Wala'iyadzubillah. Hal ta'lam, tahu tak ulama Melayu di Nusantara kita ni sejak berkurun-turun lamanya mereka mengajar tauhid, sehingga dalam sejarah ratusan juta manusia memeluk agama Islam sebelum sampainya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ke negara kita pada kurun yang mutaakhir ini. Dalam sejarah tuan-tuan, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini baru je memulakan menyebarkan pembahagian tauhid kepada 3, rububiyah,
uluhiyah dan juga al-asma' wa sifat. Kita tuan-tuan, kita sesekali tidak akan menerima semua usaha yang membawa kepada kehancuran terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh ulama kita dengan mengajarkan tauhid dan menyebarkan Islam serta mengajar sifat-sifat Allah kepada bangsa Melayu ini. Kita juga tuan-tuan tidak boleh menerima pendapat yang mengatakan bahawa sifat 20 yang diajar oleh ulama kita itu bukan akidah Islam dan bukan tauhid. Kerana yang dia belajar itu falsafah, bukan tauhid. Belajar itu falsafah, bukan tauhid. Bahkan kononnya ia adalah falsafah Greek Yunani yang keji, syirik lagi kufur wala'iyadzubillah. Akidah itu ialah pendekatan, bukan akidah. Ia falsafah Greek Yunan. Manhaj ulama kita ialah manhaj wasatiyah dan kesederhanaan. Manhaj yang adil ini telah ditelusuri oleh ulama kita daripada kalangan masyayikh kita dan datuk nenek moyang kita pada zaman dahulu, yang mana mereka telah berjasa besar dalam menyebarkan Islam dan mempertahankannya di tanah bersejarah ini, serta apa yang telah ditelusuri oleh ulama salafus salih sebelum ini. Tuan-tuan sekalian, adakah dianggap suatu keadilan, wasatiyah dan kesederhanaan untuk orang yang diamanahkan dengan jawatan mufti rasmi membuat tuduhan melulu kepada mufti-mufti yang lain di Malaysia, para ulama besar di Malaysia dan juga Indonesia, masyarakat di Nusantara umumnya, mufti-mufti di Al-Azhar, mufti-mufti di Az-Zaitunah, mufti-mufti di Al-Qurawiyin, serta sultan-sultan termasuk sultan-sultan di tanah Melayu kita ini, serta majoriti umat Islam di kalangan Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah di timur dan juga barat, bahawa mereka tidak mengetahui tauhid, tidak selamat, tidak bebas mereka daripada kesyirikan kerana mereka mengajarkan dan mempelajari ilmu sifat 20. Dekatan akidah itu ialah pendekatan, bukan akidah. Ia falsafah Greek Yunan yang membenarkan akal tetapi tidak membawa manusia kepada tauhid, ia membebaskan diri daripada syirik. Bahkan melampau hingga mendakwa ia bukan tauhid tetapi falsafah Greek Yunani yang syirik lagi kufur wala'iyadzubillah. Kerana yang dia belajar itu falsafah, bukan tauhid. Belajar itu falsafah, bukan tauhid. Sebaliknya, mahu masyarakat tanah Melayu meninggalkan pengajian sifat 20 dengan mengikut cara pembahagian tauhid, mengikut acuan Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebab itu, kembali kepada perbahasan tentang sifat tauhid Allah Ta'ala, uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Jangan bazirkan lagi masa dengan 20 ni. Tidak tuan-tuan, tidak. Ini bukan wasatiyah, bukan manhaj yang selamat untuk diikuti. Wahai doktor, tidak ada sesiapa pun yang boleh menerima dakwaan bahawa semua ulama Arab dan juga ulama Melayu, Al-Azhar, Al-Zaitunah, Al-Qurawiyun dan juga lain-lain yang menafsirkan bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala ini di dalam kitab-kitab mereka, bahawa mereka tidak mengetahui tauhid dan tidak selamat daripada syirik. Wahai Dr. Asri, sebenarnya kata-kata intani mengandungi makna pengkafiran terhadap para ulama-ulama. Seperti siapa? Pertama, Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Husaini di dalam Aqidah As-Sanusiyah yang terkenal dengan kitab Ummul Barahin. Selanjutnya, Al-Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fadhali Al-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatul Awam. Kitab ini pernah dicetak suatu ketika dahulu oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atau MAIK. Selanjutnya, Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi dalam kitab yang dikatakan salah satu daripada karyanya Al-Maqasid. Selanjutnya, Al-Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki dalam nazamnya Aqidatul Awam yang sangat terkenal. Juga Al-Allamah Abdul Wahid Ibn Ashir dalam nazamnya Matnu' Ibn Ashir yang dinamakan dengan Al-Mursyidul Mu'in 'ala ad-Daruriyyin min 'Ulumiddin. Juga tuan-tuan, As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan Selangor yang kelima, dalam kitabnya Pohon Agama Bahagian Rukun Iman. Juga Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Haji Wan Mahmud bin Ismail di dalam kitabnya Cahaya Purnama. Selain itu, Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani yang dikenali dengan Syekh Wan Ali Kutan di dalam kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Juga tuan-tuan, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani yang bermukim dulu di Kampung Palu, Kelantan dalam kitab Risalatul Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Juga tuan-tuan, Syekh Wan Abdul Samad bin Muhammad Saleh Al-Kelantani di dalam kitab Kifayatul Awam fi ma yajibu alaihim min umuril Islam. Al-Allamah Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi dalam kitabnya Paku Iman dan Simpulan Iman. Juga Syekh Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'ud Al-Banjari yang dikenali sebagai Tuan Hasim Kedah dalam kitab Hidayatul Simyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman serta kitabnya Hidayatul Mutafakkirin. Selanjutnya As-Sayyid bin Zainul Abidin Al-Aidrus yang masyhur dengan julukan Tok Engku, Tuan Besar Terengganu di dalam kitabnya Taghribus Sibyan fi Hifdzi Aqaidil Iman. Juga Al-Allamah Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani
di dalam kitabnya Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Beliau tuan-tuan pada akhir hayatnya dia sangat aktif berdakwah di Sungai Dua, seberang peraya Pulau Pinang. Juga Al-Allamah Al-Syeikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab Al-Jawharus Saniyah. Al-Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani di dalam kitabnya Unwanul Falah wa Unfuwanus Salah dan kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid. Syekhah, orang alim perempuan, Syekhah Hajah Waniyah binti Tuan Qadi Haji Wan Abdul Rahman dari Tanah Fatani di dalam kitabnya Sifat 20. Juga Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fatani dalam kitabnya Matta'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Itu sebuah kitab yang suatu ketika dahulu dimestikan kepada semua pelajar untuk belajar di sekolah-sekolah agama di Johor dan masih diajar di pondok-pondok masjid dan surau hingga ke hari ini. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Jawil Batawil Bagoi yang dahulu pernah mengajar di Masjidil Haram dalam kitabnya Usuluddin. Syekh Uthman bin Abdullah bin Yahya Al-Batawi di dalam kitabnya Sifat 20. Syekh Ismail Al-Minangkabawi dalam kitabnya Kifayatul Ulam. Juga Syekh Muhammad Zainul bin Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin Al-Ashi ataupun Aceh Indonesia di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Termasuk juga Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau telah menafsirkan sebahagian sifat-sifat ini di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Serta manuskrip Melayu yang dikatakan paling lama diterjemahkan daripada Aqidah Nasafiyah seawal kurun ke-16 bumi diterbitkan kembali oleh Universiti Malaya pada tahun 1988 ini. Dan tuan-tuan, ramai lagi, hatta atuk saya sendiri, iaitu Syekh Abdul Majid bin Qadir yang terkenal dengan julukan Tuan Majid ataupun Lebay Majid Teluk Sarih, yang mana beliau telah mengarang kitab ini, kitab Nafi'ul Awtan. Juga beliau menaskan bahawa wajib mempelajari 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita sangat bimbang dengan gerakan yang merendah-rendahkan para ulama, institusi fatwa dan menghina para mufti di tanah Melayu kita ini dengan cara caci maki demi hasrat mereka untuk memasukkan idea-idea baru yang berbau anti-establishment yang akhirnya memporak-porandakan masyarakat. Hampa himpun semua mufti Malaysia ni, semua alim, ayat kaki dia apa tak ada, ayat kaki dia apa tak ada, sekat buku lali dia apa tak sampai. Tuan yang lain, Tuan Allah Ta'ala banding ulama ni banyak, kaldai pun dia banding. Hak mana banyak kitab tapi tak ikut fatwa kitab dia, kaldai. Dan ulama yang fatwa untuk kepentingan orang lain, anjing Tuan sifat. Inilah yang berlaku kepada kebanyakan mufti-mufti dunia Islam keseluruhan. Kebanyakan mufti-mufti dunia Islam keseluruhan. Melainkan 2-3 orang mufti yang hebat seperti Ibn Baz dan seumpama. Melainkan 2-3 orang mufti yang hebat seperti Ibn Baz dan seumpama. Ilmu paling celaka ilmu sifat 20. Lebih membimbangkan lagi, ada sebahagian pihak atas ideologi yang sama sampai ke tahap bercita-cita untuk menghapuskan terus dan membuang silibus sifat 20 sekiranya dia dapat menjadi Menteri Pendidikan. Ini keterlampauan yang tidak boleh diterima. Macam mana boleh seseorang itu mendakwa konon-kononnya dia tidak anti sifat 20, kemudian pula menyatakan hasrat di hatinya bahawa jika dia dapat masuk ke dalam Kementerian Pendidikan Malaysia atau jadi Menteri Pendidikan, dia akan ubah, buang dan hapuskan silibus ini. Saya bukanlah anti sifat 20 tu, tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran, sebab dia falsafah. Sebelum nak pergi kepada falsafah, dah besar boleh belajar falsafah, no problem. Kalau tanya saya lah, kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Subhanallah. Tuan-tuan yang mulia, bukankah ini adalah suatu pengkhianatan terhadap agama dan juga negara? Bukankah ini suatu rancangan bahaya untuk merosakkan institusi pendidikan negara? Sebab itu umat Islam di Malaysia ni tanpa berbelah bahagi hendaklah bersatu hati menyokong RUU Mufti Wilayah bagi memperkasakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di Malaysia ini mengikut acuan Al-Asy'ariyah yang dipelopori oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua-dua tokoh besar ini adalah Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah berjaya meletakkan silibus atau muqarrar akidah Nabi SAW dan para salafus salih. Alhamdulillah, kita di negara Malaysia tercinta ini sudah ada pengalaman berkurun lamanya bahawa manhaj ini selamat membawa keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat, jauh daripada keganasan dan juga ekstremisme. Kesimpulannya tuan-tuan, para ulama kita dalam kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah bukanlah kaum musyrikin yang tidak mengetahui tauhid kerana mereka telah mengajarkan sifat 20 atau sifat 13. Bahkan tuan-tuan, mereka bak lampu-lampu hidayah yang dengan sebab mereka lah
Allah Ta'ala mengurniakan hidayah kepada ramai masyarakat dari penyembahan berhala kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengenali sifat-sifatnya. Mereka lah yang mengajarkan Al-Quran, menjelaskan akidah tanzih, mengamalkan wasatiyah, kesederhanaan, dan tidak mengkafirkan orang-orang Islam tanpa hak.